Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil pengurusi majlis, Al-Fadil Ustaz Mat, para asatidah yang hadir dalam pengajian kita pada hari yang mulia ini, adik-adik kita penuntut-penuntut ilmu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada pihak Madrasah Ma'in yang menganjur program pengajian daurah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini adalah suatu kitab yang ada di dalamnya ataupun yang membincangkan tiga jenis ilmu. Yang pertamanya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf secara ringkas, yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini diterjemahkan oleh sahabat kita Ustaz Syahmi Haziq bin Osmira hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan sana kitab ini sampai kepada pengarang melalui Syekh Ad-Doktor Muhammad Abdullah Muhyiddin, seorang ulama yang asal daripada negara Yaman tapi tinggal di Jeddah di Arab Saudi, dan pernah menjadi pensyarah di Universiti Al-Jami'ah Al-Afriqiyah Al-Alamiyah di Sudan. Baik, jadi sana kepada pengarang kitab ini. Baik, jadi insyaAllah kita cuba baca kitab ini sehingga selesai. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Ustaz Mak cerita kepada ana yang mana hak yang datang pada hari ini daripada bermacam-macam tempat. Ada hak yang dekat dan ada hak yang jauh. Jadi masya-Allah memang cukup hebatlah. Siapa ke dihalang oleh gajah pun tetap datang. Anda tengok dalam Facebook, ada orang hantar dalam Facebook. Allah memang cukup hebatlah sampai ke perjalanan 10 jam. Itu dipanggil rihlah fi talabil ilm. Itu di antara sunnah yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelum ini. Pastinya perjalanan kita untuk menuntut ilmu yang disertakan niat ataupun keikhlasan, pastinya ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kadang-kadang kita cemburu dengan penuntut ilmu yang sanggup berkorban sehingga kepada tahap itu, dan kita mengharapkan pengorbanan ini ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan. Kita buka surat, kita buka muqaddimah pengarang. Cuma kita akan hurah insya-Allah. Kita tidak baca laju, kita tidak baca laju. Kita akan kalau sempat kita akan hurah benda-benda yang penting, kita akan sentuh benda-benda yang penting, kita akan sentuh. Apakah maksud dia, kita akan sentuh insya-Allah. Okey, muqaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, itu adalah terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, ternyata ulama memulakan penulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga sebahagian daripada kitab tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, namun ulama yang mensyarahkan kitab itu tetap mengatakan, ulama yang tidak menulis sebenarnya dia menyebut ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan mulutnya. Maksudnya permulaan sesebuah kitab disunatkan kita memulakan dengan Bismillah, sama ada dengan perkataan ataupun dengan penulisan. Baik,
kenapakah ulama mendahulukan kitabnya dengan ucapan bismillah? Jawapannya adalah kerana nak mengikut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerana nak mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah di dalam penulisan Rasulullah ataupun dalam surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Azimir Rum Hiraql, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Azimir Rumi Hiraql, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd, aslim taslam, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Jadi dalam surat yang Rasulullah hantar kepada raja-raja dunia kepada ketika itu, Rasulullah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya katanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita di sana ada dua hadis. Yang pertamanya hadis yang berbunyi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang dianggap penting pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia kurang keberkatan. Okey, ada satu hadis. Lepas tu ada hadis yang kedua yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah dalam kitab sunangnya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta'. Maksudnya ada riwayat menyebut tidak dimulaikan dengan bismillah, ada hadis tidak memulaikan dengan alhamdulillah. Jadi setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak tetapi tidak dimulaikan dengan ucapan alhamdulillah, maka kurang keberkatan. Nah, cuma kedua-dua hadis ini sebenarnya ulama hadis berbeza pandangan dalam meletakkan hukum. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Namun ada sebahagian yang lain melihat kepada banyak turuk ataupun tariq dia, sanad dia, lalu menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Jadi walau bagaimanapun, daripada sudut apa yang dilakukan oleh para alim ulama di dalam menulis buku mereka, mereka akan meletakkan bismillah kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Yang mana melihat kepada hadis tersebut, kita dituntut memulakan dengan bismillah, lepas tu memulakan dengan alhamdulillah. Cuma ulama bincang macam mana kita nak memulakan dua perkara sekaligus. Macam mana kita nak memulakan? Jadi kalau kita mulakan bismillah, jadi kita tidak mulakan dengan alhamdulillah. Kalau kita mulakan dengan alhamdulillah, kata kita tidak memulakan dengan bismillah. Maka ulama sebut bahawasanya permulaan dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya permulaan haqiqi, yang keduanya permulaan idafi. Haqiqi ni maksudnya tidak ada sebelumnya sesuatu. Jadi permulaan bismillah adalah permulaan haqiqi, sebelumnya tidak ada sesuatu. Namun permulaan idafi adalah nisbah kepada yang kemudian daripadanya, dia adalah permulaan. Namun nisbah kepada yang sebelumnya dia bukanlah permulaan, tu dipanggil permulaan idafi. Jadi kesimpulan, bismillahirrahmanirrahim adalah ibtida' haqiqi, manakala alhamdulillah adalah ibtida' idafi. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi apa makna al-alamin? Kita kata segala puji, ataupun boleh kita hurai satu-satu segala puji. Okey, apa makna puji? Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji. Okey, sebenarnya apakah itu yang dimaksudkan dengan puji? Segala puji milik bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa yang disebut oleh ulama, puji ni ada makna daripada lughah dan ada makna pada istilah. Pada lughah adalah ats-tsana'u bil jamil. Sebut kebaikan itu adalah puji. Maksudnya segala puji, maksudnya segala kebaikan, segala kesempurnaan adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekalian alam. Okey, apa makna al-alamin? Al-alamin adalah perkataan jamak, ataupun lebih tepat kita kata mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kalau orang belajar ilmu nahwu, kita ada perbezaan di antara jamak jam'ul mudzakkar salim dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Al-alamin adalah cakap mudah-mudah, dia adalah jamak mudzakkar salim, ataupun lebih tepat lagi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mufrad dia adalah alam. Okey, alam makna dia adalah
ma siwallah ataupun kullu mawjudin siwallah. Setiap perkara yang ada yang selain daripada Allah adalah alam. Kenapakah setiap perkara yang selain daripada Allah, setiap perkara yang ada selain daripada Allah dinamakan sebagai alam? Kerana perkataan alam diambil daripada asal kata dasar dia adalah alamah. Maksudnya setiap perkara yang ada yang selain daripada Allah menjadi tanda di atas adanya Allah, esanya Allah, kuasanya Allah dan lain-lain lagi. Okey, al-alamin, makna dia al-alamin, apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, al-alamin adalah setiap yang ada selain daripada Allah khusus untuk yang berakal. Jadi hak yang berakal yang ada ataupun makhluk Allah yang berakal tiga sahaja. Yang pertamanya manusia, yang kedua je jin, yang ketiganya adalah para malaikat. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dengan maksud Tuhan kepada jin, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada manusia, jin dan para malaikat. Manakala hak yang selain daripada tiga golongan ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai Tuhan, tetapi dalam maqam al-hamd, maqam puji, kita akan menyebut benda yang paling mulia di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di sini adalah maqam al-hamd, maqam puji. Cuma ada sebahagian daripada ulama menafsirkan al-alamin di sini adalah tujuh petala langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Kerana di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang mana Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, Allah Rabbi, dak mari ayat Al-Quran. Qala wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Baik, jadi ketika Fir'aun tanya benda Tuhan sekalian alam, maka Nabi Musa menjawab adalah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi Tuhan sekalian alam adalah Tuhan langit, bumi dan barang yang di antara keduanya. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada ulama yang menghuraikan ataupun yang mensyarahkan al-alamin merujuk kepada tiga, manusia, jin dan para malaikat, kerana dia faham daripada perkataan al-alamin ini adalah seperti jamak mudzakkar salim. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, jamak mudzakkar salim mesti kena buat daripada al-aqil, benda yang berakal. Jadi setiap benda yang selain daripada Allah yang berakal, itu yang dinamakan al-alamin. Maka termasuk dalam ataupun ada tiga perkara yang masuk di bawah perkataan al-alamin. Namun ada sebahagian menghuraikan rabbil alamin ay rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma, kerana faham daripada ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Baik, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam atas segala nikmat dan pemberiannya. Segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam atas segala nikmat dan pemberiannya. Cuma kalau kita nak lebih mendalam untuk mengetahui makna dia yang lebih mendalam adalah kita tengok apa makna yuwafi dan apa makna yukafi. Kita ada dua perkataan. Dia kata hamdan yuwafi ni'amah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam akan sebagai puji. Yuwafi, apa makna yuwafi? Yuwafi ni maksudnya yang mendatangi ia ni'amahu, akan segala nikmatnya. Jadi puji Allah Subhanahu Wa Taala yang mana puji ni mendatangi segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua nikmat Allah Taala, di situ ada puji. Okey, itu maksudnya. Patu wa yukafi'u mazidah. Yukafi'u dengan makna yusawi. Apa maksud yusawi? Sepadang. Sepadang dengan pertambahan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita ada nikmat yang Allah Ta'ala telah bagi kepada kita dan nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi, yang mana kesemua nikmat tersebut hak yang telah berlaku dan yang akan berlaku, maka ada puji di situ. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawasanya pengarang kita dia menzahirkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala bagi dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Seterusnya katanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maksudnya adalah dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ahli keluarga dan sekalian sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kita kena tahu apa makna selawat. Selawat sebenarnya dalam membincangkan tentang makna selawat, ulama berbeza pandangan. Cuma pandangan yang masyhur, perkataan salawat ni dia kena tengok datang daripada siapa. Kalau selawat itu datang daripada Allah, maksudnya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad, ia memberi maksud Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan semata-mata rahmat, tapi rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Kerana dia rahmat yang disertakan dengan ta'zim, kerana kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Baik, kita dalam Al-Quran Allah Taala kata hendaklah beri berita gembira kepada orang yang sabar. Beri berita gembira. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka itu berkata sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim, dan mereka itu dapat kepada mereka itu salawatun min rabbihim, selawat daripada Tuhan mereka itu, wa rahmah dan rahmat. Jadi kita dalam kaedah bahasa Arab, perkataan wa rahmah ni diataf pada ulaika alaihim salawat, ataf pada salawat. Dia dalam kaedah ataf dengan waw, dia dipanggil ada perbezaan ataupun berbeza di antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih. Kita dalam kaedah dalam ilmu tata bahasa Arab dia disebut al-aslu fil 'athfi lil mughayarah. Asal pada 'athaf adalah berbeza. Ketika kita kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, ke atas mereka itu selawat daripada Tuhan mereka itu dan rahmat, jadi bermakna selawat lain, rahmat lain. Jadi apabila selawat lain, rahmat lain, ketika kita kata selawat datang daripada Allah adalah rahmat, jadi ada sedikit percanggahan dengan ayat tadi. Maka kata ulama, selawat adalah rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Jadi bermakna ataf salawatun min rabbihim wa rahmah adalah ataf khas di atas am. Maksudnya selawat adalah rahmat yang disertakan dengan ta'zim, manakala rahmat hanya semata-mata rahmah. Baik. Okey, jadi dipendekkan ceritanya, perkataan selawat adalah kalau datang daripada Allah dengan makna rahmah. Jadi ketika kita dengar ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Apa maksud Allah Taala berselawat kepada nabi? Maksudnya Allah Taala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu. Manakala selawat kalau datang daripada malaikat, contoh malaikat berselawat kepada nabi, malaikat berselawat kepada orang alim, malaikat berselawat kepada orang yang melakukan amalan sekian-sekian. Apa makna dia? Makna dia adalah istighfar, meminta ampun. Malaikat meminta ampun kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada Rasulullah, agar Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada orang-orang tertentu. Baik. Manakala selawat daripada kita dengan makna doa. Jadi kita berselawat kepada untuk Rasulullah bermakna kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hak inilah huraian yang paling masyhur dalam makna selawat. Baik. Katanya selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina. Sayyidina ni makna penghulu kita Nabi Muhammad. Perkataan Sayyidina Muhammad di antara isu yang boleh dikatakan berlaku perbalahan di antara sebahagian ataupun berlaku perbalahan di antara sebahagian daripada para asatidah adalah mengucap perkataan Sayyidina Muhammad. Tapi dalam kitab ni ada sebut perkataan Sayyidina Muhammad. Baik, kita sebut secara ringkas. Apakah boleh kita nak kata Sayyidina Muhammad? Apa makna Sayyidina? Penghulu kita Nabi Muhammad. Kalau kita tengok kepada dalil, ternyata bahawasanya tidak menjadi masalah kita kata perkataan Sayyidina, tidak menjadi masalah. Yang pertama sekali kita tengok
dalam Al-Quranul Karim sendiri Allah Ta'ala meletakkan perkataan sayyid kepada Nabi Allah Yahya. Sebagai contoh, kalau kita buka dalam kitab dalam surah Ali Imran, ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi ceritanya Nabi Allah Zakaria alaihi salam tidak dapat anak, maka dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada dia seorang anak ketika dia telah lanjut dah usia. Maka ketika dia sedang sembahyang di dalam mihrab, maka malaikat menyeru, malaikat datang membawa berita gembira kepada dia, innallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah Ta'ala telah memberi berita gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak Nabi Yahya. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang mana Nabi Yahya ni akan membenarkan kalimah yang datang daripada Allah. Dia akan membenarkan Nabi Isa musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan, dan dia akan menjadi sayyid. Baik, okey, disebut dalam Al-Quran begitu. Satu. Manakala dalam hadis ada beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat. Begitu juga di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, setelah daripada Banu Quraidah, Yahudi Banu Quraidah telah bersetuju untuk menyerah dan menyerahkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada puak dia kepada Sa'ad bin Mu'adh, seorang sahabat Rasulullah. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adh cedera parah dah, dia putus kat lengan ni dalam peperangan Khandaq. Maka Rasulullah suruh panggil, bawa Sa'ad bin Mu'adh untuk menjatuhkan hukuman kepada Banu Quraidah. Jadi ketika dibawa Sa'ad bin Mu'adh di atas kenderaan dia, maka sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah khabar kepada sahabat-sahabat dia, qumu ila sayyidikum. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah kata, hendaklah kamu berdiri kepada ketua kamu, kepada penghulu kamu. Jadi Rasulullah guna perkataan tersebut. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, satu ketika Rasulullah mengeluarkan seorang cucu dia nama Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah naik di atas mimbar, Rasulullah bawa keluar cucu dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani hada sayyidun, sesungguhnya anak lelaki aku ini adalah penghulu, ketua. Dan katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'atayn minal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan sebabnya dua kumpulan yang besar dari kalangan orang Islam. Dan pada di zaman pemerintahan dia telah memberi kuasa pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah untuk mengelak daripada berlaku peperangan pertumpahan darah di kalangan orang Islam. Baik, begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, bahawasanya Sayyidina Umar sentiasa berkata, dalam kitab Sahih Bukhari menyebut, kana Umar yaqul, Sayyidina Umar sentiasa berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah penghulu ketua kami dan dia telah memerdekakan ketua kami. Siapa? Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Maka daripada dalil-dalil yang kita sebut daripada Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih, maka kita ia menjadi dalil bahawasanya boleh kita kata kepada Rasulullah perkataan sayyiduna. Cuma namun di sana ada sebahagian mengatakan tidak boleh kita kata sayyiduna kerana menjadikan ataupun berdalil kepada hadis. Di sana ada hadis, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad bagi kedua, Abu Daud dalam kitab Sunangnya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, daripada Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Abdullah bin Syikhir, ketika itu aku datang di dalam rombongan Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila kami datang kepada Rasulullah, maka kami khabar kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah penghulu kami. Maka kata Nabi sallallahu faqal as-sayyidullah. Ada riwayat yang kedua as-sayyidu wallah. As-sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila rombongan Abdullah bin Syekhir berjumpa dengan Rasulullah, lalu dia khabar kepada Rasulullah sayyiduna, Rasul kata sebenarnya as-sayyid adalah Allah. Maka sebahagian menjadikan hadis ini sebagai sandaran bahawa tidak boleh kita kata kepada Muhammad sayyiduna. Cuma kalau kita tengok kepada makna as-sayyid itu sendiri, dia ada beberapa maksud, ada beberapa makna. Antara makna as-sayyid adalah al-malik, pemilik. Jadi antara makna as-sayyid adalah orang hak yang mulia di dalam kaumnya, orang hak yang banyak kebaikan, orang hak yang mengatasi kaumnya di dalam kebaikan, hak yang paling banyak kebaikan dalam kaumnya. Maka apabila kita tengok makna as-sayyid pada penggunaan lughah ada beberapa makna. Ternyata ada makna yang tidak sesuai dengan ada makna hak yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, dan ada makna hak yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kita kata sayyiduna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita letakkan makna sayyiduna kepada Rasul adalah makna hak yang sesuai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita kata sayyiduna, bukanlah bermakna Rasul adalah pemilik kita, pencipta kita, bukan. Tetapi Rasulullah adalah sayyiduna dengan makna Rasulullah adalah pemimpin kita dan orang hak yang paling banyak kebaikan di kalangan kita, dan orang hak yang ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di dalam kesusahan, maka kita akan tumpu kepada dia untuk melepaskan kesusahan daripada kita. Itu disebut dalam hadis asy-syafa'ah. Baik, manakala hadis yang mengatakan Allah adalah as-sayyid, itu dengan makna as-sayyid al-haqiqi, maksudnya pemilik hakiki kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu huraian secara ringkas berkenaan dengan ucapan sayyidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu juga kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat serta salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alun Nabi. Dia ulama membahagikan kepada dua. Yang pertamanya alun Nabi fi maqami zakah, yang keduanya alun Nabi fi maqami du'a. Alun Nabi fi maqami zakah, pada maqam zakah adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sadaqata la tanbaghi li Muhammadin wa la li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah tidak layak kepada Muhammad dan tidak layak juga kepada ali Muhammad. Kepada ali Muhammad tidak layak. Kerana sedekah itu adalah daki-daki daripada harta manusia. Okey, maka ulama bincang apakah yang dimaksud dengan al Muhammad pada maqam sedekah di sini. Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya al Muhammad pada maqam sedekah ataupun pada maqam zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Jubair bin Mut'im, yang mana Jubair bin Mut'im menyebut masyaitu ana wa Uthmana ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan Sayyidina Uthman pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita dia gini. Kita ringkaskan cerita. Setelah daripada selesai suatu peperangan, maka sahabat Rasulullah dapat harta ghanimah. Sebahagian daripada harta ghanimah diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil harta tersebut beri kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ketika itu Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal, Uthman bin Affan daripada Bani Abdi Syams minta juga. Takut-takut ada bahagian dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Banu Hashim dengan Banu Muttalib adalah suatu yang satu. Ataupun kalau untuk faham lagi masalah ni, kita kena tengok keturunan Rasulullah dulu. Okey. Kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, Abdi Manaf adalah moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf dia ada 4 orang anak lelaki. Yang pertamanya adalah Abdul Syams, Naufal, Al-Muttalib dengan Hashim. Okey, ni 4 orang anak dia. Naufal, anak cucu dia nama dia Bani Naufal. Abdul Syams, anak cucu dia adalah nama dia Bani Abdi Syams.
Muttalib anak cucu dia nama dia adalah Bani Muttalib. Hashim anak cucu dia adalah Bani Hashim. Jadi Rasulullah daripada Bani Hashim. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi harta ghanimah kepada Bani Hashim sahaja, maka Sayyidina Uthman dengan Jubair bin Mut'im tidak akan minta. Kerana dia melihat bahawasanya Rasulullah telah beri kepada keluarga yang lebih dekat. Tetapi Rasulullah bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi bermakna Rasulullah bagi kepada keluarga dia yang lebih tinggi. Maka ketika tu Bani Naufal dengan Bani Abdi Syams menganggap bahawa mereka juga layak, kerana mereka nisbah kepada Rasulullah sama taraf dengan Bani Muttalib. Sebab itulah Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal dan Uthman bin Affan daripada Bani Abdi Syam jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun khabar kepada Rasulullah, a'taita Bani Muttalib wa taraktana. Memberi kepada Bani Muttalib sedangkan kamu tidak beri kepada kami. Sedangkan kami dengan mereka itu bimanzilatin wahidah, satu martabat. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalibi wa Banu Hashimin syai'un wahid. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Sesungguhnya Banul Muttalib dengan Banu Hashim adalah suatu yang satu. Maka daripada hadis ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu meletakkan keluarga Rasulullah fi maqamiz zakah adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Banu Hashim dan Banul Muttalib. Manakala Banu Naufal, Banu Abdi Syams, walaupun mereka itu adalah Bani Abdi Manaf, mereka tidak termasuk dalam Alun Nabi fi maqamiz zakah. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya adalah Alun Nabi fi maqamid du'a. Ataupun kalau kita cakap lebih mudah lagi adalah perkataan al dalam penggunaan bahasa dengan makna atba'. Perkataan al dalam penggunaan bahasa dengan makna atba', makna dia pengikut. Sebagai contoh di dalam Al-Quranul Karim kita ada ayat An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Kita dalam Al-Quran ada ayat An-nar, neraka, yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, dibentangkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun pagi dan petang. Jadi Fir'aun ketika di atas dunia dia mati dalam keadaan Allah Ta'ala seksa dia sehingga dia mati, ditenggelamkan dalam laut. Ketika dia berada pada alam kubur, alam barzakh, dibentangkan kepada mereka neraka siang, pagi dan petang. Atau maksud an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Lepas tu wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari berlakunya kiamat Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat adkhilu ala fir'aun, hendaklah kamu memasukkan ala fir'aun. Ala fir'aun tidak boleh kita kata makna dia keluarga Fir'aun, tidak boleh. Kerana di sana ada sebahagian ataupun segelintir daripada keluarga Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi adkhilu ala fir'aun ay adkhilu atba'a fir'aun. Al dengan mana atba', hendaklah kamu masukkan pengikut-pengikut Fir'aun asyaddal azab, kepada azab yang bersangatan, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi al dengan makna yang ada makna al yang kedua, makna dia adalah atba'. Jadi bermakna perkataan alun nabi boleh dengan makna keluarga Nabi pada maqam sadaqah, iaitu merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, ataupun alun Nabi dengan makna pengikut Nabi, iaitu segala orang Islam. Okey, apabila kita faham huraian ni, maka kita fahamlah kenapa ada sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan kitab ketika sampai wa ala alihi, dikata wa ala alihi ay ala alihi min Bani Hashim wa Bani Muttalib, ataupun min mu'mini Bani Hashim wa Bani Muttalib, orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, dan ada sebahagian daripada ulama ketika dia hurai perkataan wa ala alihi, dia kata dia min maksudnya min ummatil ijabah, dia kata daripada umat Nabi yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kumpulan yang pertama ataupun golongan ulama yang pertama, dia menafsirkan al di sini dengan makna alun nabi fi maqamis sadaqah. Yang kedua, dia menafsirkan al di sini adalah alun nabi fi maqamid du'a, ataupun alun nabi dengan makna al-atba'. Baik. Dan selawat dan salam ke atas Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sekalian sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang sempat dengan Rasulullah pada ketika hidup, ataupun orang yang berjumpa dengan Rasulullah pada ketika hidup Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman, itu yang dinamakan sebagai sahabat. Seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa ba'd. Jadi pengarang kita selepas daripada dia sebut bismillah, selepas daripada sebut alhamdulillah, selawat dan salam, terus dia mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah suatu kefarduan ke atas setiap muslim dan muslimah. Okey, menuntut ilmu adalah suatu kefarduan, suatu kewajipan atas setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Perkataan ni sebenarnya perlu kita kena hurai panjang sikit. Yang pertama sekali, kalau kita buka nuskhah asal kepada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ternyata ada nuskhah menyebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin sahaja, dan ada nuskhah yang menyebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maksudnya ada perbezaan nuskhah asal bagi kitab Risalah Al-Jami'ah. Ada nuskhah asal tidak ada perkataan wa muslimah, dan ada nuskhah asal yang ada perkataan wa muslimah, tapi kebanyakan nuskhah ada perkataan wa muslimah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada sudut hadis. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Hadis ni. Dan Imam As-Suyuti dia ada satu kitab. Dia buat satu risalah hanya mengumpul sanad bagi hadis ini. Mengumpul segala jalur sanad bagi hadis ni. Nama kitab Imam As-Suyuti, Juz'un fihi turuq hadithi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ini satu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Baik, yang mana dalam kitab ni Imam Suyuti mengumpul 50 jalur sanad kepada hadis ini. Okey. Dua. Yang ketiganya, ternyata kalau kita tengok kepada semua jalur sanad bagi hadis ini, perkataan wa muslimah tidak sabit. Perkataan wa muslimah tidak sabit. Hak yang sabitnya adalah perkataan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Perkataan wa muslimah tidak sabit. Ni perkataan muslimah tidak sabit, tidak sahih. Hak yang sabitnya adalah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Okey, tiga. Yang keempat, hadis ni ulama berbeza pandangan dalam membuat penilaian terhadap hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Tetapi Imam Nawawi walaupun menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, namun Imam Nawawi tetap mengatakan makna bagi hadis ini sahih. Namun ada sebahagian daripada ulama yang lain, antaranya adalah Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, anak murid kepada Imam An-Nawawi sendiri. Dan begitu juga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Imam Hafiz Al-Mizzi melihat kepada banyaknya jalur sanad bagi hadis ini, lalu dia menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Imam Suyuti melihat kepada terlalu banyak jalur sanad sehingga Imam Suyuti mengumpul dalam kitab Juz'un fihi turuq hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dia menyebut tidak kurang daripada 50 jalur sanad hadis ini. Akhirnya Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Baik, hadis ini cukup masyhur. Cuma dalam menilai hadis ini sahih ataupun tidak, ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Walaupun ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, tetap mereka mengakui bahawasanya maksud daripada hadis ini adalah sahih. Baik, maksudnya menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, menuntut ilmu. Itu maksud talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kefarduan ke atas setiap muslim. Muslim asal makna lelaki, tapi masuk juga perempuan di dalamnya. Kerana kita kena ingat, setiap khitab ataupun setiap hukum yang dihadapkan kepada lelaki juga dihadapkan kepada perempuan.
melainkan apabila ada dalil yang mengkhususkan lelaki untuk hukum tersebut ataupun ada dalil yang mengkhususkan perempuan untuk hukum tersebut. Kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan ini adalah adik-beradik kandung kepada lelaki. Maksudnya adik-beradik kandung kepada lelaki, dia setara dengan lelaki. Setiap benda yang diwajibkan kepada lelaki juga diwajibkan kepada perempuan. Setiap benda yang diharamkan kepada lelaki juga diharamkan kepada perempuan. Melainkan apabila ada dalil yang mengkhususkan hukum ini kepada lelaki, barulah perempuan dikecualikan. Baik. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kefarduan ke atas setiap muslim. Cuma perkataan al-ilm di sini, perkataan ilmu ni dia lebih maksudnya ilmu ni banyak. Ilmu ni banyak. Perkataan al-ilm, ilmu kan banyak. Kita ada, kalau dalam ilmu agama sendiri, kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu tasawuf, kita ada ilmu usuluddin. Okey, kalau dalam ilmu agama sendiri, dan ilmu bahasa Arab kita ada ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu al-balaghah, ilmu al-ma'ani, ilmu al-badi', ilmu al-bayan, ilmu al-mantiq. Okey, ada banyak ilmu. Begitu juga ilmu dunia, ilmu yang berkait dengan kehidupan dunia. Ada bermacam-macam ilmu. Ada ilmu sains, macam-macam ilmu kita katakan. Jadi sekarang ni maksud al-ilm di sini, adakah merangkumi ke semua ilmu ataupun tidak? Baik. Jawapannya adalah bukan merangkumi ke seluruh ilmu. Adakah kalau kita tidak belajar ilmu sains menyebabkan kita berdosa? Tidak. Adakah kalau kita tidak belajar ilmu matematik sebab menyebabkan kita berdosa? Tidak. Tapi kita tidak menafikan ilmu itu ada kelebihan tersendiri. Cuma hak yang disebut di sini adalah menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam menuntut ilmu. Soalannya ilmu mana yang dimaksud di sini? Yang dimaksud dengan di sini adalah ilmu agama yang fardu ain. Ilmu agama yang fardu ain. Hak ni menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam menuntut. Kenapakah ketika Rasul kata talabul ilm, menuntut ilmu, kita kata ilmu di sini maksudnya adalah fardu ain? Kerana kita di sana ada satu kaedah. Kaedah untuk kita memahami bahasa Arab. Apa yang disebut dalam kaedah adalah al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-fardil kamil. Suatu lafaz apabila diitlaqkan, apa yang diitlaqkan, tidak diikatkan dengan suatu ikatan, menuntut ilmu tanpa diletakkan ilmu dia, maka apabila lafaz itu diitlaqkan, maka dia akan kembali kepada perkara yang paling sempurna. Ilmu yang paling sempurna adalah ilmu agama. Okey, jadi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, maksudnya menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Tapi bukanlah menafikan pentingnya ilmu dunia, bukan. Tapi ini adalah kewajipan yang kalaulah sekiranya seorang muslim tidak menuntut ilmu tersebut, maka dia berdosa. Okey, itu maksud dia. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, nescaya akan dijalankan dia oleh Allah Ta'ala jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Sesiapa yang berjalan di atas jalan, berjalan di atas suatu jalan, itu maksudnya mereka yang menjalani di atas suatu jalan. Dia berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya adalah dia berjalan dengan perjalanan hissi, yang keduanya maknawi. Hissi ni zahir, maksudnya dia merantau daripada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Okey, itu dipanggil zahir. Yang keduanya adalah secara maknawi, maksudnya dia duduk di rumah je, tapi benda yang belajar dia tulis, lepas tu dia hafal, dia cuba buat bagaimana cara untuk dia ingat, cara untuk dia faham. Okey, itu termasuk dalam sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sebab kita untuk menuntut ilmu, adik-adik kita, benda yang kita belajar ni kita kena tulis. Lepas daripada kita tulis, kita kena ingat, lepas tu kita kena hafal, kita kena faham. Jadi benda tu perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kita kena khususkan waktu untuk perkara tersebut. Jadi kalau kita duduk di rumah, duduk dalam bilik, duduk dalam asrama, kita cuba hafal apa yang kita belajar, cuba kita faham apa yang kita belajar, itu juga termasuk dalam man sadaka tariqan, barang siapa yang menjalani suatu jalan, tapi perjalanan dia saat itu adalah perjalanan maknawi. Kita ada perjalanan hissi, maksudnya kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Yang mana kedua-dua perbuatan ini ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
iaitu Allah Subhanahu wa taala nescaya akan dijalankan dia oleh Allah jalan menuju ke syurga. Maksud dia dijalankan dia oleh Allah jalan menuju ke syurga, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada dia untuk beramal dengan ilmu yang didapat. Dengan amalan tersebut dia akan dapat mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam syurga dengan apa yang telah kamu amalkan. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, demikian itu syurga diwarisi kepada kamu dengan sebab apa yang telah kamu amalkan. Jadi maksudnya kita masuk syurga dengan kebaikan yang kita buat, dengan amalan yang kita buat. Tapi bukanlah maksud bertentangan pula dengan apa yang kita dengar masuk syurga dengan rahmat. Sebenarnya tidak bertentangan pun. Dia sebenarnya kita mampu untuk melakukan amalan kebaikan itu sebenarnya adalah rahmat daripada Allah. Itu adalah anugerah daripada Allah. Baik. Jadi gini, kita masuk syurga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kita masuk syurga adalah dengan kebaikan yang kita buat. Asbab kebaikan yang kita buat, kita dapat syurga Allah. Amalan yang kita buat tidak akan sah dan tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu. Jadi apabila kita menuntut ilmu, kita menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kepada kita jalan menuju kepada syurga. Kerana dengan ilmu tersebut dia akan menghasilkan amalan yang amalan itu akan mencapai kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Nah, cuma ada riwayat yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik. Seterusnya katanya fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa billahi at-taufiq. Maksudnya buku ini ialah ringkasan daripada kebanyakan buku Imam Ghazali. Okey, dia gini, dia nak cerita, pengarang kita nak cerita bahawasanya apa yang dia muat dalam buku ni sebenarnya adalah permasalahan-masalah yang dia ambil, yang dipetik daripada sebahagian kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Okay. Apa yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebahagian ataupun masalah-masalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah dipetik daripada sebahagian. Bukan semua kitab Imam Ghazali, sebahagian. Itu maksud ba'di. Sebahagian daripada kitab Imam Ghazali, diambil daripada sebahagian kitab Imam Ghazali, diletak dalam ni. Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah seorang ulama yang cukup masyhur. Dia lahir pada tahun 450 Hijrah dan wafat mati pada tahun 505 Hijrah. Seorang yang cukup alim dan cukup masyhur. Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menyebut Imam Ghazali ini adalah Al-Syeikh Al-Imam Al-Bahr Hujjatul Islam U'jubatuz Zaman Zainuddin. Tengok, dibagi gelaran kepada Imam Ghazali Al-Imam, Al-Syeikh Al-Imam. Al-Imam ni ikutan orang jadi dia sebagai rujukan. Al-Bahr, ilmu dia seperti lautan. Imam Al-Ghazali adalah di antara pemikir Islam yang cukup hebat. Kalau kita baca karya-karya Imam Ghazali, Allah Rabbi, memang cukup hebat Imam Ghazali ni. Hujjatul Islam itu adalah gelaran dia, diberi gelaran Hujjatul Islam. Lepas tu U'jubatuz Zaman. U'jubah ni orang yang luar biasa di zaman dia, orang yang cukup luar biasa Imam Ghazali. Lepas tu pada penghujung dia kata Sahibut Tasanif, orang yang mempunyai bermacam-macam penulisan. Wadzaka'il mufrid, orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia kecerdikan yang luar biasa. Itu makna zaka' al-mufrid, bukan setakat cerdik, tapi cerdik yang luar biasa. Ini adalah sifat-sifat yang disebut oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala untuk Imam Al-Ghazali. Jadi dalam buku kita ni adalah ringkasan ataupun masalah-masalah yang dipetik daripada sebahagian kitab Imam Al-Ghazali.
Dikata ghaliban, kebanyakan lah. Maksudnya kebanyakan permasalahan dalam buku ini diambil daripada sebahagian kitab Imam Ghazali. Kebanyakan, bukan semua start daripada awal sampai ke akhir diambil daripada kitab Imam Ghazali belaka. Kebanyakan masalah dalam buku ini diambil daripada sebahagian daripada kitab Imam Ghazali. Itu maksud dia. Itu maksud fahadihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islamil Ghazali ghaliban. Kata dia, man 'arafaha wa 'amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-'ilmi zahiran wa batina wa billahi taufiq. Sesiapa yang mempelajarinya. Dia man 'arafaha ni sesiapa yang mengetahui. Dia mengetahui isi kandungan yang ada dalam buku ini. Dia tahu. Baik. Lepas tu kemudian dia beramal. Setakat tahu saja, tapi kalau tidak beramal, maka dia tidak menghasilkan apa yang disebut selepas daripada ni. Mesti kena tahu dan mesti kena beramal. Orang yang tahu dan orang itu beramal, kami mengharapkan pengarang kita. Kami mengharapkan untuknya daripada Allah. Pengarang kita berdoa kepada orang tersebut daripada Allah. Dia ni daripada ahli ilmu zahir dan batin. Ahli ilmu zahir maksudnya ahli ilmu syariat, fiqh. Batini termasuklah usuluddin, tasawuf. Baik, wabillahi taufiq, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan. Wabillahi taufiq maksudnya taufiq, menjadikan kemampuan mengerjakan ketaatan pada hamba adalah Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan hamba mampu untuk melakukan ketaatan. Baik, habis muqaddimah dia. Kita masuk bahagian aqidah. Katanya arkanul Islam. Arkanul Islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Kenapakah pengarang kita permulaan buku dia letak perbincangan berkenaan dengan rukun Islam? Ternyata kalau kita tengok di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia menceritakan bahawasanya bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir al-hadis. Maksudnya Sayyidina Umar cerita satu ketika kami berada dalam bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis pada satu hari, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih, rambut dia hitam. Lepas tu dia datang duduk dalam majlis Rasulullah, sandarkan dua lutut dia kepada dua lutut Rasulullah, meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya ada dua penafsiran, meletakkan dua tangan di atas dua paha Rasulullah ke di atas dua paha dia. Hak yang paling kuat adalah meletakkan tangan di atas dua paha Rasulullah, bukan meletakkan tangan di atas dua paha dia. Kerana di sana ada riwayat yang kedua yang jelas menyebut bahawasanya lelaki yang datang saat itu meletakkan dua tangan di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan hadis ini, dia kata meletakkan dua tangan ni di atas dua paha dia. Okey, ada dua penafsiran di sini, dua syarahan. Lepas tu ditanya kepada Rasul tentang yang pertamanya tentang Islam. Jadi mula-mula soalan yang ditanya, yang diajukan oleh lelaki ini kepada Rasul adalah tentang Islam. Maka melihat kepada soalan yang mula-mula ditanya oleh lelaki ini tentang Islam, maka sebab itulah rukun Islam yang diletakkan mula-mula dalam kitab ini untuk bertepatan dengan hadis tersebut. Baik. Katanya arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Kalau kita tengok, kita ada perkataan rukun, lepas tu kita ada perkataan Islam. Perkataan arkan adalah perkataan jamak daripada mufrad dia ruknun. Soalan dia, apakah makna rukun? Rukun mengikut lughah adalah janibus syai' al-aqwa, sudut sesuatu yang paling kuat, itu yang dinamakan sebagai rukun. Setiap benda dia ada sudut yang kuat, maka sudut yang kuat bagi setiap benda itu adalah rukun kepada benda tersebut. Sebagai contoh, kita ada bangunan, benda sudut yang paling kuat tiang adalah rukun kepada bangunan. Tetapi kalau kipas lampu ni, dia bukan sudut yang paling kuat untuk bangunan ini, dia tidak panggil rukun. Tiang, okey, dia rukun. Ni
rukun. Benda yang paling kuat, sudut yang paling kuat pada sesuatu itu yang dinamakan rukun, mengikut penggunaan atau dalam bahasa Arab. Manakala mengikut istilah ulama adalah juzuk bagi hakikat sesuatu, itu yang dinamakan sebagai rukun. Juzuk kepada sesuatu, juzuk kepada hakikat sesuatu, itu yang dinamakan sebagai rukun. Manakala Islam pula, Islam ini adalah patuh zahir kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun kepatuhan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5. Yang pertamanya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, apa makna penyaksian? Kita kata syahadah. Penyaksian, apa maksud penyaksian? Penyaksian ini adalah pengakuan dengan lidah dan keyakinan dengan hati. Okey, itu makna penyaksian. Penyaksian adalah pengakuan dengan lidah dan keyakinan dengan hati bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, berterusan sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, yang ibu dia nama dia Aminah, daripada bangsa Quraisy, yang dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yang wafat di Madinah. Muhammad itu sebenarnya adalah utusan Allah. Okey, apa makna utusan Allah? Utusan Allah adalah dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala membebankan kepadanya supaya menyampaikan perkara tersebut kepada ummah. Itu yang dinamakan sebagai Rasulullah. Baik, jadi penyaksian tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Yang keduanya adalah mendirikan solat. Perkataan iqam ataupun perkataan iqamah adalah melazimi solat. Maksudnya melazimi solat, buat solat secara berterusan. Kita dalam bahasa Arab, perkataan iqamah ataupun perkataan iqam, masdar daripada aqama yuqimu iqamah, ada makna kita buat sesuatu dengan sempurna, dan ada makna dia kita mengekalkan di atas sesuatu. Kalau kita buat sesuatu secara berterusan, maka itu yang dinamakan sebagai iqam. Sehingga kan kita kalau orang bermukim, apa makna orang bermukim? Orang yang tinggal pada sesuatu tempat, orang yang tetap pada suatu tempat. Jadi perkataan iqam ada makna dia melakukan sesuatu dengan sempurna, dan ada makna dia melakukan sesuatu dengan berterusan. Maka kedua-dua makna ini sesuai disyarahkan ataupun diletakkan di sini. Dengan maksud mendirikan sembahyang adalah kita mengerjakan sembahyang dengan sempurna rukun dan syaratnya, serta kita menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang, menjaga adab-adab sembahyang, dan kita mengerjakan sembahyang secara berterusan. Okey, boleh faham tak? Jadi kalulah orang tu sembahyang, akan tetapi dia mencederakan ataupun mencacatkan rukun sembahyang, meninggalkan syarat sah sembahyang, maka belum lagi dikatakan dia mendirikan sembahyang. Kerana mendirikan sembahyang adalah mengerjakan sembahyang cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang, jaga adab-adab dia. Kerana mendirikan sembahyang, ia memberi maksud kita mengerjakan sembahyang secara sempurna. Begitu juga mendirikan sembahyang, ia memberi maksud kita buat sembahyang secara berterusan. Kalau orang tu dia pilih sembahyang tertentu je dia buat, okey, dia pilih sembahyang tertentu, jadi dalam seminggu dia sembahyang Jumaat je, ataupun dalam setahun dia sembahyang hari raya je, maka dia belum lagi dikatakan mendirikan sembahyang. Dia ada di masa Ana pergi melawat di Indonesia, dia ada satu tempat tu dia sembahyang, Ana tak ingat dah berapa waktu, tahu tak ingat dah. Tapi dia tak cukup ada 5 waktu di satu tempat di Indonesia. Lepas tu kita tanya sebab dia jadi gitu. Dia kata sebab masa pendakwah masuk saat itu, dan dia pendakwah dia tak ajar sekaligus, dia ajar sikit-sikit. Tak ada nak ajar habis, mati dulu pendakwah. Ni ada di Indonesia. Cuba baca dalam Google, tengoklah. Ana pernah pergi di Indonesia, orang cerita begitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau begitu keadaannya, dia belum lagi dikirakan mengerjakan sembahyang, mendirikan sembahyang.
Sama juga di Kemboja ada. Di Kemboja kawan ana ada sahabat ana yang buka pondok di Kemboja, dia ada cerita juga, tapi ana lupa dah bagaimana cara sembahyang dia. Maksudnya tak cukup 5 waktu lah. Tak cukup 5 waktu. Baik, lepas tu ada sembahyang-sembahyang yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya dia belum lagi mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang mesti kena istimrar ala adai as-salawatil maktubah. Maksudnya mesti kena berkekalang di atas mengerjakan sembahyang yang difardukan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan huraian-huraian yang kita huraikan saat itu disokong oleh ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Hendaklah kamu muhafazah, benda jaga. Jaga maksud dia buat sentiasa di atas sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Begitu dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaklah kamu beribadat kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin, yakni mati. Jadi maksud kita kena sembahyang sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, makna mendirikan sembahyang adalah kita mengerjakan sembahyang dengan sempurna, berterusan, berkekalang sehingga kita meninggal dunia. Selama mana kita mukallaf, selama mana cukup pada kita syarat wajib sembahyang, maka kita mesti kena sembahyang. Itu yang dinamakan sebagai mendirikan sembahyang. Dan maksud sembahyang di sini, hak yang menjadi rukun Islam adalah sembahyang fardu 5 waktu. Hak yang menjadi rukun Islam adalah sembahyang fardu 5 waktu. Manakala sembahyang sunat dia tidak termasuk dalam rukun Islam. Maksudnya kalau orang tidak mengerjakan sembahyang sunat, maka dia tidak berdosa. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Qala na'am. Kata seorang lelaki sahabat Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, "Rasulullah, cuba cerita kepadaku, andai kata aku sembahyang fardu 5 waktu sahaja. Lepas tu aku puasa pada bulan Ramadan, aku menghalal perkara yang halal, aku mengharamkan perkara yang haram, dan aku tidak melakukan hak yang lebih daripada perkara tersebut, adakah aku masuk syurga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am." Ya, aku masuk syurga, mu masuk syurga. Jadi yang dimaksud dengan sembahyang di sini adalah sembahyang fardu 5 waktu. Wa ita'uz zakah. Ita ni maksudnya ita memberi zakat. Jadi kita nak memberi zakat mesti kepada orang yang layak menerimanya. Memberi zakat yakni kepada orang yang berhak menerimanya. Bukan semua orang yang boleh kita bagi zakat. Orang yang cukup syarat dia sahaja boleh kita bagi zakat. Itu maksud ita'uz zakah. Maksudnya mengeluarkan zakat, maksudnya memberi zakat, menunaikan zakat kepada orang yang layak menerimanya. Zakat dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya zakat badan, yang keduanya zakat harta. Kita zakat ada 2. Yang pertamanya zakat badan, yang keduanya zakat harta. Zakat badan ini dinamakan juga sebagai zakatul fitr. Zakat fitr ataupun kita panggil zakat fitrah. Maksudnya ketika mana kita masih lagi hidup pada penghujung Ramadan dan permulaan Syawal, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitr, zakat badan kita. Okey. Yang keduanya zakat harta. Zakat harta ada zakat simpanan, zakat emas perak, zakat ternakan, zakat tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, zakat harta hak yang kita jumpa. Baik, akan datang kita akan bincang. Seterusnya berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa ni kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelimanya adalah mengqasakkan Baitullah bagi yang berkemampuan. Kita qasak kepada Baitullah untuk mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, kita di sana ada haji dan kita di sana ada umrah. Yang pertama kita ada haji, yang keduanya ada umrah. Kewajipan haji kepada mukallaf, hal ni tidak berlaku khilaf di kalangan ulama. Ijma' ulama mengatakan orang yang mampu untuk mengerjakan haji wajib dia mengerjakan haji. Okey, itu yang pertama.
Yang keduanya adalah melaksanakan ibadat umrah. Umrah ni ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan wajib umrah, ada sebahagian mengatakan umrah ni hukum dia sunat. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan sebagaimana haji wajib, umrah juga wajib. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah, kerana Allah. Okey, jadi kesimpulan, kewajipan haji ijma'. Manakala kewajipan umrah adalah berlaku khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kewajipan umrah juga diwajibkan. Baik. Jadi kalau kita nak hurai perkataan wa hajjul bait menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, maka perkataan hajj kita letak dengan makna qasad. Kerana dalam bahasa Arab hajj dengan makna al-qasd. Al-hajju bermakna al-qasdi. Wa hajjul bait ay wa qasdul bait. Kita qasad kepada Baitullah untuk melakukan ibadah, sama ada haji ataupun umrah. Tapi kalau kita nak ambil pandangan yang diijma'kan oleh ulama, hajjul bait terus kita letak mengerjakan haji ke Baitullah. Jadi umrah tidak termasuk. Boleh faham kan? Okey. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang mana kita melaksanakan rukun Islam saat itu ma'al ikhlasi wat tasdiq. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Semua amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas ini adalah kita melakukan amal ibadat hanya kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Itu makna ikhlas. Dan membenarkan. Apa maksud membenarkan? Membenarkan segala perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena membenarkan. Sesiapa yang tidak ikhlas dalam beramal, maka dia dikira munafik. Dan sesiapa yang tidak ada kepercayaan dalam hatinya kepada Islam, maka dia adalah kafir. Okey, kita mesti kena melakukan ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji dengan penuh keikhlasan. Maksudnya mesti kita kena kerjakan ibadat tersebut kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Yang kedua, mesti kena membenarkan perkara tersebut. Jadi kita kena membenarkan perkara tersebut sebagai rukun Islam. Dia tasdiq sebenarnya dia lebih besar daripada membenarkan perkara ini. Tasdiq ini adalah kita kena membenarkan segala benda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah perkara ini, iaitu rukun Islam. Kita kena membenarkan, hati kita membenarkan, mengiyakan perkara ini. Sesiapa yang melakukan perkara itu tanpa ikhlas, maka dia adalah munafik. Okey, kita kena faham dulu. Nifaq dia ada dua. Yang pertamanya dipanggil nifaq amali, yang keduanya nifaq i'tiqadi. Nifaq amali maksudnya amalan dia, perbuatan dia seperti perbuatan orang munafik. Nifaq i'tiqadi adalah pegangan dia adalah pegangan orang munafik. Nifaq i'tiqadi adalah kafir. Kerana nifaq i'tiqadi adalah dia menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislaman. Dia menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam. Okey, itu dia panggil nifaq i'tiqadi. Kita ada selagi nifaq amali. Nifaq amali ni adalah dia tidak terkeluar daripada agama Islam, tapi perbuatan dia perbuatan seperti orang munafik. Orang munafik dalam hati dia lain, luar lain. Dia melakukan ibadat yang mana sepatutnya ibadat itu untuk Allah, tapi dalam hati dia bukan Allah. Jadi bermakna dalam hati dia lain daripada luar. Maka dia adalah munafik. Munafik di sini adalah nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Jadi orang yang sembahyang, ibadat sepatutnya sembahyang itu untuk Allah, tetapi hati dia bukan untuk Allah, maka bermakna berbeza zahir dengan hati dia. Maka dia saat itu dikirakan sebagai munafik amali ataupun munafik nifaq amali. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang tidak membenarkan hatinya perkara tersebut. Dia tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak membenarkan Muhammad utusan Allah. Dia tidak membenarkan kewajipan sembahyang ataupun menolak segala apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebahagian yang didatangkan oleh Rasulullah, maka orang ini adalah kafir. Na'udzubillahi min dzalik.
Katanya qawaidul aqaid, kaedah aqidah, asas kepada aqidah. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud wa annahu Ta'ala wahidun la sharika lah wa la mithla lahu wa la shibha lah, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Asas kepada iman, asas kepada tauhid, asas kepada aqidah. Asas keimanan ialah meyakini. Mesti kita kena yakin. Yakini tempat dia adalah di dalam hati. Kita mesti kena meyakini, kita mesti kena berpegang teguh dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Jadi kita kena berpegang Allah Ta'ala wujud. Dan wujud Allah Ta'ala adalah wujud zati. Apa makna wujud zati? Wujud yang ada dia bukanlah diadakan oleh perkara yang lain. Ada dia tidak ada permulaan, ada dia tidak ada penghujung, ada dia tidak sama dengan ada yang lain, ada dia tunggal, ada dia ada dengan sendiri. Okey, itu maksud ada yang zati ataupun dipanggil ada yang wajibul wujud, ada yang wajib ada. Okey, kita di sana ada wajibul wujud dan ada mumkinul wujud. Wajib ada, maksudnya wajib ada. Kita sekarang ni kita nak faham wajib ada begini. Dia ada, lawangnya tiada. Okey, ada yang lawangnya tiada. Wajibul wujud adalah ada yang tidak ada. Allah, payah juga nak guna bahasa. Kita kena guna bahasa Terengganu, tak apalah. Kita nak gini. Ada dia tidak didahului oleh tiada dan ada dia tidak disudahi oleh tiada. Kan kita ada, lawang dia tiada. Wajibul wujud maksudnya ada sahaja, tidak didahului tiada dan tidak disudahi dengan tiada. Itu maksud wajibul wujud. Dia berbeza dengan mumkinul wujud. Mungkin ada, maksudnya ada dia didahului oleh tiada dan disudahi dengan tiada. Okey, itu perbezaan di antara wajibul wujud. Perbezaan di antara wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Baik. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak yang wajib, ada yang tidak ada permulaan bagi adanya, ada yang tidak ada kesudahan bagi adanya. Baik. Asas keimanan ialah meyakini bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan adanya adalah ada yang wajib. Dia yang esa. Dia yang esa. Maksudnya dia yang esa, maksudnya tidak esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada af'al. Maksudnya tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah dan tidak ada sesuatu dalam makhluk ini mempunyai kuasa seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap perkara yang ada dalam alam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu secara ringkas esa pada zat, esa pada af'al dan esa pada sifat. Tiada sekutu baginya. Esa tiada sekutu baginya. Baik. Kalau kita kata esa itu sudah cukup. Tidak orang bagi perkataan la syarikalah sudah cukup. Tetapi di dalam akidah mesti kena ada nafi dan mesti kena ada isbat. Okey, boleh faham. Kita kata la ilaha illallah, di situ ada penafian dan ada pengisbatan. Tidak ada Tuhan atau kita menafikan Tuhan selain daripada Allah. Illallah, malaikat Allah, kita mengisbatkan ketuhanan kepada Allah. Jadi kita mengisbatkan Allah Ta'ala esa dan kita menafikan pula selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wala mithla lahu wala shibha lah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada sekutu baginya dan tiada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Dia dalam penggunaan bahasa Arab, kita kalau kita tengok, dia kata mithla lahu wala shibha lah. Dia mithl dengan shibh. Dua perkataan ni sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab ada sedikit perbezaan daripada sudut makna. Dia kalau mithl, kita kata benda ni seumpama benda ni, kita guna perkataan mumathalah. Kita guna perkataan mithl. Kita tidak kata benda ni seumpama dengan benda ni, melainkan dia seumpama daripada segenap sudut. Okey, benda ni sama dengan benda ni daripada segenap sudut, barulah kita kata benda ni adalah mithil kepada benda ni. Okey, boleh fahamkan. Tapi kalau shibhun,
tidak semesti sama segenap sudut, sama sebahagian. Benda ni sama dengan benda ni pada sebahagian sahaja, sudah dikatakan dia benda ni syibh kepada benda ni. Baik, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tidak sama, tidak ada makhluk yang sama dengan dia. Sama ada daripada segenap sudut ataupun daripada sudut yang tertentu. Baik, itu maksud wala mithla lahu wala shibhalah. Dia ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Seterusnya kata pengarang kita lagi, khalaqas samawati wal ard. Dia, yakni Allah, telah menciptakan langit dan bumi. Okey, apa makna menciptakan? Dia menciptakan, maksud menciptakan adalah daripada adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada. Itu yang dinamakan menciptakan. Menciptakan daripada ada kepada, daripada tiada kepada ada, ini adalah hak Allah Ta'ala sahaja. Dia tidak ada di kalangan makhluk Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan daripada kosong kepada ada. Kita hebat lagu mana pun, peralatan di zaman kita lah ni, manusia tidak mampu. Canggih lagu mana pun peralatan wujud di zaman kita, manusia tidak mampu untuk mewujudkan benda yang tidak ada. Pada hari ni kau nak buat, mesti kena ambil benda-benda yang lain, disusung-susung baru jadi perkara yang lain. Untuk mewujudkan benda yang pada asalnya tiada, tiba-tiba ada, tu bukanlah di dalam kemampuan makhluk. Itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Baik, jadi khalaqas samawati wal ard sebenarnya diambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi, betul gitu? Betul tak? Tak bagi. Fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah Ta'ala menciptakan 7 petala langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan. Mati kita Allah Ta'ala yang menjadikan, hidup kita Allah Ta'ala yang menjadikan. Ini juga ambil daripada Al-Quran dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Ta'ala menciptakan mati dan hidup. Jadi mati ciptaan Allah, hidup juga ciptaan Allah. Dan Allah Ta'ala menciptakan wat-ta'ata wal ma'siyah. Ta'at Allah Ta'ala yang menciptakan, maksiat Allah Ta'ala yang menciptakan. Dia ta'at, apa maksud ta'at? Ta'at ni adalah bertepatan dengan perintah Allah. Muwafaqatu amrillah tu yang dinamakan sebagai ta'at. Manakala maksiat adalah mukhalafatu amrillah, menyalahi perintah Allah, itu yang dinamakan sebagai maksiat. Jadi kita nak tahu maksiat ke ta'at, kita kena tengok bagaimana ke perintah Allah. Kalau perintah Allah begini, kita buat sebagaimana Allah Ta'ala perintah, itu makna ta'at. Kalau perintah Allah Ta'ala begini, tiba-tiba kita menyalahi perintah Allah, itu yang dinamakan sebagai maksiat. Jadi ta'at dan maksiat dia kembali kepada kita melihat bertepatan dengan perintah ataupun menyalahi perintah. Jadi kita kena tengok dulu apakah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ta'at dan maksiat ia adalah ciptaan Allah. Ni payah sikit nak faham ni. Okey, gini. Yang pertama sekali kita kena buat contoh, lebih mudah kita buat contoh dulu. Sembahyang yang dilakukan oleh kita, itu dipanggil ta'at. Puasa, zakat, bersedekah, kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita menuntut ilmu di sini. Ni menuntut ilmu, ini yang dinamakan sebagai ta'at. Baik, ada kita melihat ada sebahagian orang berzina, ada orang minum arak, ada orang curi, ada orang kufur, ada orang yang melakukan maksiat-maksiat tertentu. Itu yang dinamakan sebagai maksiat.
Taat dan maksiat kita tengok daripada dua sudut. Sudut usaha daripada seorang hamba. Okey, sudut usaha daripada seorang hamba, kita nisbahkan perbuatan itu kepada hamba. Tapi nisbah kepada mewujudkan daripada adam kepada tiada, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok daripada dua sudut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah taala menciptakan kamu dan ma ta'malun, dan segala apa yang kamu buat, sama ada baik ataupun buruk. Jadi daripada tiada kepada ada, itu adalah ciptaan Allah. Tapi daripada sudut kita diberi pilihan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan, dan orang yang melakukan maksiat juga berusaha untuk melakukan maksiat, maka sudut tu nisbah kepada hamba. Okey, taat dan maksiat nisbah kepada khalq tu, kepada kita kena kembali kepada Allah. Tapi nisbah kepada kasb, nisbah kepada usaha tu kembali kepada diri kita. Baik, begitu juga kesihatan dan kesakitan, Allah Ta'ala yang menciptakan. Bahkan sekalian alam dan isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni termasuk dalam akidah yang perlu kita kena pegang. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus. Maksudnya benda, dialah yang menciptakan makhluk dan setiap perbuatan mereka. Allahu khaliqu kulli syai', dalam Quran Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan segala apa yang kamu amalkan. Dia jugalah yang menentukan rezeki dan ajal mereka. Rezeki kita ditentukan oleh Allah, ajal kita juga ditentukan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila umur janin telah sampai kepada tempoh tertentu, maka Allah Ta'ala menghantar seorang malaikat, thumma yursalu ilaihil malak, dihantar malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintah malaikat untuk menulis 4 perkara, bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id, tulis rezeki dia, amalan dia, ajal dia, tempoh hidup dia, dia orang yang berbahagia ataupun yang celaka. Okey, ditulis oleh malaikat ketika janin berada dalam perut ibunya dalam tempoh yang tertentu. Baik, dia juga yang menentukan rezeki dan ajal mereka, tidak akan bertambah atau berkurang walaupun sedikit. Ajal dan rezeki dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Cuma hak yang ayat lagu ni kita kena hurailah sikit. Sebab kadang-kadang kita baca dalam hadis, ataupun kalau orang biasa belajar hadis, dia akan jumpa ayat ataupun hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man ahabba an yubsata lahu fi athari, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi aw yumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Sesiapa yang suka Allah Ta'ala panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia, maka hendaklah dia menjaga hubungan silaturrahim. Kata ulama, di antara kelebihan kita jaga silaturrahim adalah Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala luaskan rezeki kita. Okey, satu. Yang keduanya, di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak dapat menolak qada, ketetapan Allah, melainkan doa. Doa dapat menolak ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiba-tiba dalam kitab ni dia kata lagu mana? Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki mereka itu dan ajal mereka itu, dan ajal rezeki mereka itu tidak bertambah dan tidak berkurangan. Nampak ada sedikit percanggahan dengan hadis yang kita baca saat ni. Okey, kita kena huraian secara ringkas begini. Setiap benda yang akan berlaku semuanya tercatat pada lauh mahfuz. Setiap benda yang akan berlaku semuanya tercatat pada lauh mahfuz. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila kita berada dalam perut ibu kita tempoh tertentu, 4 bulan atas pandangan kebanyakan ulama, ataupun 40 hari di atas pandangan sebahagian daripada ulama, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat menulis 4 perkara yang kita sebut tadi. Baik, okey, yang kedua. Yang ketiganya, yang dimaksud dengan bertambah rezeki dan bertambah umur
apabila kita melakukan amalan-amalan tertentu, ulama berbeza pandangan dalam menghuraikan maksud ini. Sebahagian daripada ulama mengatakan sebenarnya amalan dia tidak bertambah di atas apa yang telah tercatat pada Lauh Mahfuz, tidak bertambah. Sama ada dia jaga hubungan silaturahim ataupun tidak, sama ada dia berdoa ataupun tidak, dia tidak bertambah. Cuma hak yang dimaksudkan bertambah dalam hadis adalah diberi keberkatan kepada umur dia dan rezeki dia. Maksudnya, kalaulah ditetapkan pada Lauh Mahfuz bahawa umur dia sebanyak 65 tahun, sama ada dia menjaga hubungan silaturahim ataupun tidak, sama ada dia berdoa ataupun tidak, maka tetap umur dia 65 tahun. Ini sebagai contoh. Cuma bagi orang hak yang berdoa, bagi orang hak yang melakukan amalan kebaikan tertentu, umur dia 65 tahun Allah Ta'ala bagi keberkatan sehingga dia mampu untuk melakukan kebaikan dalam tempoh tersebut, yang mana orang hak yang diberi umur yang sama tidak mampu untuk melakukan kebaikan sebagaimana dia mampu untuk melakukan kebaikan. Jadi maksudnya diberi keberkatan pada umurnya dan diberi keberkatan pada rezekinya. Kita ada dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr." Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia, bagi kekuatan kepada sehingga mampu dia beramal pada tempat-tempat yang tertentu, sehingga pada satu malam saat itu dia beramal melebihi daripada dia beramal dalam tempoh 1000 bulan. Baik, okey, itu yang dimaksud dengan bertambahnya rezeki dia dan bertambahnya umur dia. Okey, ini huraian yang pertama. Ada juga sebahagian daripada ulama hurai lagu mana hak bertambah rezeki, bertambah bertambah umur sebenarnya adalah bertambah di atas apa yang ditulis oleh malaikat, tapi tidak pada Lauh Mahfuz. Okey, boleh faham tak? Pada Lauh Mahfuz Allah Ta'ala telah tertulis umur dia sekian dan kehidupan dia akan jaga silaturahim dan dia sentiasa berdoa. Okey, cuma apa yang ditulis oleh malaikat umur dia sekian, tapi bila dia melakukan dia jaga hubungan silaturahim, maka dia berdoa, maka ditambah umur dia di atas apa yang ditulis oleh malaikat. Tetapi apa yang ditetapkan pada Lauh Mahfuz, hak tu tidak bertambah dan tidak berkurangan, kerana benda tu hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan huraian hak yang anda sebut saat itu dihurai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi telah menyebut huraian tersebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan ada lagi huraian yang lain. Baik. Seterusnya kata dia, wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, bahkan tidak berlaku sesuatu kejadian melainkan kesemuanya mengikut ketetapan Allah dan ketentuan Allah dan kehendak Allah. Baik, tidak ada benda yang berlaku melainkan dengan qada' dan qadar dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia ada sebut 3. Yang pertamanya qada', yang keduanya qadar, yang ketiganya iradah. Qada' makna dia, qadar makna dia. Dia qada' dan qadar sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ulama akidah berbeza pandangan dalam menetapkan makna qada' dan qadar. Menurut ulama Asy'ariyah, qada' dia merujuk kepada iradah, merujuk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala pada azali lagi untuk berlaku sekian-sekian. Maksudnya qada' dia kembali kepada iradah, manakala qadar dia kembali kepada qudrat. Maksud dia kembali kepada qudrat, maksudnya sampai masa yang telah Allah Ta'ala kehendak pada azali untuk berlaku, maka berlaku. Okey, sebagai contoh ni untuk kita faham qada' dan qadar mengikut mazhab Asy'ariyah. Jadi katakanlah pada azali lagi Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang ini dilahirkan pada masa-masa sekian, maka kehendak Allah Ta'ala pada azali itu yang dinamakan sebagai qada'. Jadi qada' kembali kepada sifat iradah. Okey, itu mengikut Asy'ariyah. Manakala sampai masa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala ciptakan dia, maka dia panggil hak tu berkait dengan sifat kudrat. Berkait dengan sifat kudrat Allah Ta'ala mewujudkan dia, mengeluarkan dia daripada tiada kepada ada.
Ulama Asy'ariyah menyebut di sebahagian lah, menyebut qada kembali kepada sifat iradah, manakala qadar kembali kepada sifat fi'il. Sifat fi'il ni maksudnya Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan perkara tersebut. Berbeza dengan mazhab Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah dia sebalik. Jadi dia kata qadar adalah apa hak yang telah ditetapkan ataupun pengetahuan Allah Ta'ala pada azali tentang benda hak yang akan berlaku, akan datang. Manakala qada adalah benda hak yang sampai masa dia akan berlaku. Baik. Okey, itu secara ringkas makna qada dan qadar. Wa iradah, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua benda yang berlaku ini mengikut ketetapan, ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ta'ala hayyun, alimun, muridun, qadirun, mutakallimun, sami'un, basirun. Dan sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, Tuhan yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, Allah Ta'ala Tuhan al-hayy, yang maha hidup. Alim, yang maha mengetahui. Murid, yang maha berkehendak. Qadir, yang maha berkuasa. Mutakallim, yang maha berkata-kata. Sami', yang maha mendengar. Basir, yang maha melihat. Baik. Jadi Allah Ta'ala hayy, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayah. Alim, Allah Ta'ala bersifat dengan ilm. Murid, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Qadir, Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Mutakallim, Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Sami', Allah Ta'ala bersifat dengan sama'. Basir, Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Hal ini dipanggil sifat zat, ataupun kalau kita belajar dalam kitab Matang Sanusiyah dipanggil sifat sifat al-ma'ani, sifat zat, sifat al-ma'ani. Baik. Seterusnya katanya ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu as-sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dialah ya Allah Ta'ala yang maha mengetahui akan pandangan mata yang khianat. Allah Ta'ala mengetahui pandangan mata khianat. Ini adalah maksud daripada ayat Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala mengetahui pandangan mata khianat. Maksud dia pandangan mata khianat, pandangan mata khianat adalah pandangan mata yang melihat kepada perkara yang diharamkan. Mata kita apabila kita melihat kepada perkara yang diharamkan, termasuklah melihat aurat perempuan, melihat aurat lelaki, melihat perkara yang diharamkan, maka itulah yang dinamakan sebagai pandangan mata yang khianat. Kerana mata kita ni adalah amanah. Mata kita adalah amanah. Maka setiap amanah mesti kita kena buat sebagaimana yang diamanahkan. Orang yang bersyukur terhadap nikmat mata, dia akan guna nikmat mata kepada apa yang diciptakan mata untuknya, iaitu digunakan mata untuk mencari keredaan Allah, bertepatan dengan tuntutan daripada Allah. Tiba-tiba diguna mata kepada benda yang menyalahi tuntutan Allah, menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia telah khianat dalam pandangan mata dia. Maka dia kena ingat, orang yang melihat kepada perkara yang diharamkan, perkara yang Allah Ta'ala larang, dia telah khianat kepada pandangan mata yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka dia kena ingat Allah Ta'ala mengetahui akan pandangan mata yang dia khianat saat ni. Jadi apabila Allah Ta'ala tahu, maka Allah Ta'ala, dia kena ingat pula Allah Ta'ala akan balas terhadap apa yang dia buat. Seterusnya, dan dia juga Tuhan yang maha mengetahui akan setiap perkara yang dirahsiakan, hak yang diletakkan dalam hati, hak yang disembunyikan dalam hati. Pandangan mata yang khianat Allah Ta'ala tahu, apa hak yang ada dalam hati juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ada sebahagian daripada ulama salaf menafsirkan makna ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur adalah mata yang memandang kepada perempuan ajnabiyah. Allah Ta'ala tahu, dan apa yang disembunyi dalam hati adalah mari pula perasaan dalam hati untuk melakukan kejahatan dengan perempuan ajnabiyah. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Okey, itu penafsiran sebahagian daripada ulama salaf. Dialah Tuhan yang maha mengetahui akan segala perkara yang dirahsiakan dan perkara yang disembunyikan. Dia wa ya'lamu sirra wa akhfa, ni juga maksud daripada ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara sir dan perkara akhfa. Apa yang dimaksud dengan sir, apa yang dimaksud dengan akhfa, ulama tafsir berbeza pandangan.
Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan as-sir adalah benda hak yang kita khabar kepada orang lain, kita sembunyikan daripada pihak yang ketiga. Kita khabar kepada seorang je, orang lain, kita makna sir. Akhfa ni adalah benda hak yang kita sembunyikan dalam hati kita, hak yang lebih lagi kita sembunyikan. Baik, jadi ada perbezaan dengan sir dan akhfa. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang menciptakan setiap sesuatu. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Wa huwal wahidul qahar. Tadi sebut dah, disebut pula. Kerana tauhid ni adalah perkara yang cukup penting. Perkara yang cukup penting adalah tauhid. Baik. Tadi dia ada sebut dah berkenaan dengan tauhid, ni disebut pula berkenaan dengan tauhid. Baik. Wa huwal wahidul qahar, dan ia Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wahid, Tuhan yang Esa al-Qahar. Dulu dia disebutkan wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Sebut dah tauhid. Ni sebut pula tauhid. Kerana penting, tauhid adalah perkara yang cukup penting. Benda yang penting akan diulangkan. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang maha perkasa. Allah Ta'ala menguasai segala hamba-Nya. Katanya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah. Ustaz, mak kita nak rehat dulu ke? Boleh kita rehat dulu insya-Allah. Jadi kita serah kepada pengerusilah macam mana. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.